A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah. Hari ini kita mampu untuk teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam tajuk yang seterusnya. Kalau minggu lepas kita berhenti dalam tajuk rukhsah, dalam tajuk rukhsah, iaitu pada bahagian yang kedua. Kita akan sambung pada bahagian yang ketiga. Kalau bahagian yang pertama kita belajar tentang menyapu balutan, macam mana nak ambil wuduk dengan menyapu balutan. Yang kedua kita belajar tentang solat jamak dan qasar. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam bahagian yang ketiga, iaitu solat ketika sakit. Bagi yang ada buku teks, boleh buka muka surat 122. Kita habiskan untuk tajuk dalam bab rukhsah. InsyaAllah. Apa yang dimaksudkan dengan solat ketika sakit? Secara termnya kita faham solat ketika sakit ini adalah solat yang kita lakukan tanpa dapat kita menyempurnakan rukun-rukun solat. Apa rukun dia? Rukun qauli. Rukun qauli, rukun fi'li. Dalam solat, kalau tahu pembahagian rukun, kita ada rukun fi'li, iaitu rukun yang melibatkan pergerakan. Contohnya seperti apa? Rukuk, sujud, i'tidal, itu adalah perbuatan. Rukun fi'li. Kita ada rukun qauli yang melibatkan percakapan, qaul, seperti Al-Fatihah, tasyahud akhir, memberi salam. Itu adalah rukun qauli. Dan kita ada juga rukun qalbi, iaitu niat. Yang kita nak bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan rukun fi'li yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna atas kekangan sebab kita sakit. Kita tak dapat nak buat dengan sempurna. Itu yang dimasukkan solat ketika sakit. Mudah faham, macam orang tak mampu nak berdiri untuk solat, dia solat dalam keadaan duduk. Orang yang sakit yang tak mampu nak melakukan solat dengan sempurna. Kenapa tak melibatkan qauli dengan qalbi? Sebab percakapan dia tidak ada kaitan. Melainkan orang tu bisu lah. Kalau bisu, dia solat dalam keadaan yang dia baca dalam jiwa dia. Untuk orang bisu. Tapi ini untuk orang yang mampu bercakap. Kita bercerita tentang orang yang sakit yang tak mampu nak buat perbuatan dengan sempurna. Itu adalah yang dimaksudkan dengan solat ketika sakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawa beliau menghidap penyakit buasir, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara salat. Lalu baginda bersabda, iaitu usalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana maksud dia, solatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan mengiring. Ini hadis yang Nabi ajarkan pada kita macam mana cara untuk kita solat dalam keadaan kita sakit. Nabi kata solat mula-mula kena diri. Kalau tak mampu, solat duduk. Kalau tak mampu, solat mengiring. Itu kaedah yang Nabi berikan kepada kita. Dan satu lagi kaedah yang kamu kena faham, apabila melibatkan perbuatan ibadah ataupun suruhan daripada Allah, maka kita kena tahu, Nabi dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu, apabila aku suruh kamu melakukan sesuatu yang ini perkara dalam ibadah, maka buatlah semampu yang kamu boleh. Dan jika aku larang kamu melakukan sesuatu perkara, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Itu untuk mudah faham. Bila benda berkaitan dengan ibadah ni, kita buat semampu yang kita boleh. Mana yang kita tak mampu, dimaafkan. Orang yang tak boleh berdiri dengan lurus, dia terpaksa duduk, maka dia duduk dalam keadaan dia nak bersolat, maka dimaafkan ketika itu. Itu yang dimaksudkan dengan
buat sesuatu mengikut kadar kemampuan kita. Okey. Tengok spektrum ilmu tu, salat secara duduk yang utama ialah salat duduk di atas lantai. Sekiranya tidak mampu, maka duduklah di atas kerusi. Okey. Salat di atas lantai itu yang lebih utama. Sebab apa? Nabi, sewaktu Nabi sakit, di hujung hayat Nabi, sewaktu bila mana Abu Bakar ada jadi imam, tiba-tiba Nabi keluar dalam keadaan Nabi tengah uzur. Nabi tengah uzur, tapi tengah tak berapa sihat, memang nak nazak masa tu. Ya, dah hujung hayat Nabi, Nabi solat dalam keadaan Nabi duduk. Duduk di atas lantai, bukan atas kerusi lah. Okay. Sebab tu lebih utama duduk di atas lantai. Cuma kalau tak mampu nak duduk atas lantai, ataupun kita mampu untuk buat perbuatan yang lain seperti rukuk, berdiri, maka kita boleh duduk atas kerusi, tak jadi masalah. Okey. Tengok cara salat ketika sakit. Okey. Macam mana cara nak salat ketika sakit? Okey, contoh yang pertama iaitu salat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk ataupun sujud. Okey, keadaan dia macam mana? Orang tu dia mampu untuk berdiri. Dia mampu nak berdiri, tapi dia cuma tak boleh rukuk dengan sujud. Maksudnya dia tak boleh nak lenturkan badan dia. Okey, sama ada tak boleh melenturkan badan dia secara 100% ataupun sebahagian. Okey, dua-dua tu termasuk dalam situasi ni. Maksudnya dia boleh untuk berdiri. Okay. Jadi macam mana cara dia nak solat dalam keadaan macam itu? Okay, yang pertama, orang tu hendaklah takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah, i'tidal dan salam disempurnakan macam biasa. Okay, perbuatan seperti takbiratul ihram, Fatihah, i'tidal dengan salam sempurnakan seperti biasa. Okay, yang ni tak ada masalah sebab mostly yang ada kat sini adalah perbuatan rukun qauli, melibatkan percakapan kecuali i'tidal. Okay, i'tidal kenapa dia kata kena sempurnakan? Sebab i'tidal dalam keadaan berdiri. Orang yang dalam keadaan situasi ini dia mampu untuk berdiri. Jadi buat seperti biasa. Okey, maksudnya dia berdiri macam biasa dan angkat takbir dan mulakan solat macam biasa. Okey, bila sampai part untuk rukuk, macam mana? Tengok seterusnya. Disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika orang itu mampu untuk rukuk, dia sempurnakan seperti biasa. Macam mana nak tahu mampu tak mampu? Itu atas diri kita. Kita tahu tahap mana kemampuan kita. Kalau kita sakit betul, tahap mana yang kita boleh turun, yang hard limit kat situ yang kita boleh mampu. Kita je yang tahu. Okey. Okey, kalau tak mampu, jika tidak mampu, dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Okay, kita kalau tak mampu untuk rukuk dengan sempurna, macam mana rukuk dengan sempurna? Rukuk dengan sempurna yang Nabi ajar bila mana orang tu dia macam 50 darjah. Okey. Badan dia yang turun tu, yang tunduk tu rata. Okey, rata. Bukannya turun macam gini, coet macam gini ke bawah, tak. Okey, dia rata 90 darjah. Memang 90 darjah. Mana kalau letak papan atas tu, okey, papan tu boleh nampak dalam bentuk yang rata. Itu rukuk yang sempurna dan tangan diluruskan pegang atas lutut. Okay, itu rukuk yang sempurna. Okay. Kalau tak mampu, maka turun secara sedikit dan tangan cuba untuk capai lutut. Cuba try untuk capai lutut. Tangan kita ni cuba try untuk pegang lutut. Okay. Turun secara takat mana yang kita mampu. Okay. Jika tidak mampu juga untuk menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Okay, gunakan isyarat kepala, dan jika tidak mampu boleh dilakukan dengan isyarat mata, dan jika tidak mampu boleh dilakukan dalam hati. Okey, point dia apa? Buat takat mana kita mampu. Contohlah, kita mampu daripada diri macam ini kan. Kita mampu turun gini. Okey, turun macam ini. Kalau rukuk secara sempurna mestilah macam ini. Okey, 90 darjah kan. Kita mampu untuk macam ini je. Okey, turun macam itu sahaja. Itu sudah membadai. Okay. Nak turun langsung pun tak boleh. Turun langsung memang tak mampu nak gerakkan badan kita. Jadi macam mana? Gunakan kepala kita untuk buat isyarat kita nak rukuk. Kepala pun tak boleh gerak. Macam mana? Guna isyarat mata. Okey. Kalau isyarat mata pun tak mampu, okey, gunalah hati. Tapi saya boleh kata kalau dah sampai tahap kepala pun tak boleh gerak, mata pun tak boleh gerak, itu situasi tu orang tu kalau boleh berdiri, ajaib lah. Okay? Kalau orang tu mampu untuk berdiri, tapi kepala tak boleh gerak, mata tak boleh gerak, itu ajaib lah kita boleh kata.
Okay? Cuma kat sini dia bagi tahu, andai kata memang sampai macam itu sekali. Sebab apa? Kita tengah bicarakan situasi seseorang yang mampu untuk berdiri. Jadi agak mustahil lah orang tu mampu berdiri tapi kepala tak boleh gerak. Okay? Sebab berdiri tu sendiri lebih susah daripada gerakkan kepala. Okay, itu untuk rukuk. Macam mana kalau nak sujud? Okay, sujud yang pertama kita sempurnakan sujud seperti biasa. Try untuk sujud seperti biasa. Okay, jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi kadar rukuk dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, sama ada secara berdiri ataupun duduk. Okay, kita try untuk rukuk, sujud macam biasa. Kalau tak mampu, okay? Tapi kita boleh turun, kita kena turun. Okay? Dan takat mana kita mampu untuk turun, sampai itu dah cukup. Okay? Kalau tak mampu nak turun, sebab nak turun tu payah kadang. Kalau orang tu dia boleh berdiri tapi dia tak boleh nak sujud dengan sempurna, maksudnya dia susah untuk turun. Jadi macam mana? Kebiasaannya orang kita akan duduk di atas kerusi dan mengisyaratkan sujud dengan badan dia turun ke bawah. Dia macam dalam gambar ni, dia duduk atas kerusi. Bila dah rukuk, dia bangun untuk iktidal. Kemudian bila nak sujud, dia terus duduk atas kerusi dan tundukkan badan dia. Macam biasa. Yang penting ada perbezaan di antara rukuk dengan sujud. Ada perbezaan. Okay? Buat semampu yang kita boleh. Okay? Buat semampu yang kita boleh. Okay. Jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Okay. Dan jika tidak mampu, boleh lakukan dengan isyarat mata, ataupun tak mampu juga isyarat dengan hati. Okay. Tapi itu macam saya kata tadilah, kalau orang tu mampu untuk berdiri, agak mustahil dia tak mampu nak gerakkan kepala. Okay. Kebiasaannya orang macam gini, dia boleh duduk atas kerusi untuk sujud. Okay. Rukuk dia boleh buat turun sikit, tapi untuk sujud dia tak mampu. Sebab kalau turun nanti dia macam tak boleh nak bangun balik, ataupun memang dia tak mampu. Okay? Sebab memang ada setengah orang dia tak mampu untuk sujud. Kebanyakan orang-orang tua dia tak mampu untuk sujud. Maka apa dia buat? Bila nak sujud, dia duduk atas kerusi dan dia turunkan badan macam dalam situasi ni. Okay? Buat sekadar yang kita mampu. Yang penting ada bentuk perbuatan tu dan kita tahu kita nak sujud pada waktu tu. Okay. Itu untuk sujud. Selepas tu duduk antara dua sujud. Okay, duduk antara dua sujud dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri, atau duduk di antara dua sujud yang biasa bagi yang duduk, atau duduk mengikut kemampuan seperti bersila. Okey, tapi dalam situasi ni, macam saya kata tadi, situasi kita, orang ni dia mampu untuk berdiri. Okey, cuma dia tak mampu dengan rukuk dengan sujud. Okey, biasanya orang macam gini, bila tak mampu nak rukuk dengan sujud, duduk antara dua sujud pun dia memang susah nak buat. Okay, kebiasaannya lah. Tapi kalau dia mampu untuk duduk antara dua sujud dengan sempurna, maka dia buat. Okay. Mungkinlah dia boleh lenturkan badan dia, kaki dia, kan, boleh lipat kaki dia, cuma badan dia tak boleh gerak. Okay. Jadi dia boleh duduk antara dua sujud dengan sempurna. Okay. Ataupun macam mana? Duduk di atas kerusi, itu dah memadai. Yang penting duduk. Yang penting kena duduk. Sebab itulah dia dipanggil sebagai duduk antara dua sujud. Sebab apa? Sebab kena duduk. Kena duduk. Tak boleh berdiri. Berdiri macam mana? Berdiri hanya bagi situasi orang yang memang langsung tak boleh nak lenturkan badan dia. Memang dia akan berdiri je. Dalam situasi itu memang dia tak mampu nak rukuk, dia tak mampu nak sujud, tak mampu nak duduk antara dua sujud dengan sempurna. Dia hanya berdiri sahaja. Yang itu tidak masalah. Okay? Tapi bagi orang yang mampu untuk turun rukuk sikit dan mampu untuk lipat kaki dia sikit, dia boleh duduk di atas kerusi. Yang penting duduk. Duduk atas apa? Atas kerusi boleh, atas lantai pun boleh. Tak jadi masalah. Jadi kalau orang tu dia dah duduk antara dua sujud atas lantai, dia boleh duduk antara dua sujud. Tapi bila dah duduk antara dua sujud atas lantai tu, dia tak boleh nak bangun sendiri untuk berdiri untuk rakaat yang seterusnya. Macam mana tu? Okay. Biasa jumpa orang macam itu. Dia boleh nak rukuk, dia payah sikit, dia boleh turun sikit je. Nak sujud, dia duduk atas kerusi dan turun macam sujud itu. Dan bila nak duduk antara dua sujud, dia boleh duduk antara dua sujud. Tapi bila nak bangun untuk rakaat yang seterusnya, dia tak mampu untuk berdiri sendiri. Dia kena ada bantuan orang. Kalau tengah solat, mana boleh ada bantuan orang? Jadi macam mana nak buat? Dalam keadaan macam itu,
Untuk rakaat yang pertama, dia terus turun untuk duduk antara dua sujud seperti biasa. Kemudian bila naik rakaat yang kedua, kalau tak mampu berdiri, tak payah berdiri. Solat dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Teruskan solat dalam keadaan macam itu. Okey, rukuk nanti turunlah sikit, sujud turunlah sikit. Okey. Macam itu, mudah. Okey. Sebab itulah Nabi kata buat semampu yang kamu boleh. Okey, dan last sekali tasyahud akhir, iaitu duduk tasyahud akhir. Beza tau tasyahud akhir dengan duduk tasyahud akhir. Okey, tasyahud akhir ni bacaan. Duduk tasyahud akhir adalah perbuatan. Okey, jika tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Okey, kenapa dia panggil duduk tasyahud akhir? Sebab dia kena duduk. Maka duduk terlebih dahulu. Duduk kat mana? Duduk atas kerusi boleh, duduk atas lantai boleh, mengikut kemampuan kita. Okey. Kalau betul-betul tak mampu, barulah kita lakukan secara berdiri. Okey, itu adalah cara salat ketika mana orang tu dia mampu untuk berdiri tapi dia tak mampu untuk rukuk dengan sujud. Okey. Okey, situasi yang kedua dan seterusnya adalah salat secara duduk. Okey. Salat secara duduk boleh dilaksanakan mengikut kemampuan seperti yang berikut. Dia ada bahagian. Okey, yang pertama, duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk antara dua sujud. Okey, duduk macam duduk antara dua sujud, kaki kita lipat. Yang kedua, duduk di atas kerusi atau di tepi katil. Okey, duduk atas kerusi ataupun di tepi katil, maksudnya kaki kita ada di bawah. Bukannya kaki melunjur. Bukan kaki melunjur ke hadapan, tapi kaki kita ke bawah. Tak kira lah kalau duduk tepi katil mungkin tergantung. Kalau duduk atas kerusi mungkin kaki kita kena dekat lantai. Okey, dalam keadaan duduk seperti itu. Okay. Yang ketiga, duduk dengan kaki melunjur ke arah kiblat. Ni duduk juga, tapi kaki kita melunjur ke arah kiblat. Situasi ni boleh berlaku sama ada dia duduk atas katil ataupun dia duduk atas lantai. Okey, dengan kaki melunjur ke hadapan. Okay. Dan yang keempat, duduk bersila atau cara-cara lain yang mengikut kemampuan. Okey, duduk dengan cara bersila ataupun apa saja kaedah yang kita mampu. Okey. Okey, ingat situasi ini orang yang solat ketika duduk, dia tak mampu untuk berdiri. Kebiasaannya dia tak mampu untuk berdiri. Okey. Tapi kalau dia mampu untuk berdiri, dia kena berdiri. Sebab tu kita tengok macam mana cara diorang kena buat. Yang pertama, mulakan solat dalam keadaan berdiri. Kena berdiri. Sebab berdiri itu adalah rukun solat. Okay. Jika tidak mampu, pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuan. Kalau dia tak mampu nak berdiri, maka dia boleh terus duduk. Okey. Tapi masalahnya, kebanyakan orang-orang kita ataupun kebanyakan daripada kita, yang biasa saya nampak kalau kat surau, contohlah dia main bola, kaki dia terkehel. Ni sakit, jalan terhenjut-henjut. Memang sakit nak berdiri sikit. Tapi dia boleh berjalan. Bila masuk dalam surau, nak solat, dia terus duduk. Okey. Tak sah solat kita hakikatnya. Okey. Solat kita tak sah sebab apa? Kita mampu nak berdiri, tapi kita duduk terus tiba-tiba. Tak boleh. Okay. Kita wajib untuk berdiri walaupun seketika. Kalau kita mampu untuk berjalan, mesti kita boleh berdiri. Okay. Dalam situasi orang yang tak boleh nak berdiri ni, ada mulakan salat dengan duduk, situasinya bagi orang yang saya boleh kata hilang keupayaan. Macam orang yang lumpuh, orang yang tak ada kaki, tu ya, dia boleh terus salat dengan duduk. Tapi bagi orang yang ada keupayaan, dia mampu untuk berjalan, dia mesti boleh berdiri untuk mulakan salat. Jadi kena berdiri. Kena berdiri. Okey. Okey, yang kedua, takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dilaksanakan dalam keadaan badan tegak. Okey, ini perbuatan yang mudahlah. Kita duduk dalam keadaan tegak. Okey. Yang ketiga, rukuk. Rukuk macam mana? Dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Jika tidak mampu, tundukkan badan sekadar kemampuan. Okey. Untuk rukuk, kita hanya sekadar turunkan sedikit badan kita mengikut kemampuan kita. Cuma kamu kena pastikan, untuk tundukkan badan ni, kamu kena pastikan kamu dapat beza antara rukuk dengan sujud. Pastikan sujud tu tunduk dia lebih sikit. Okay, jangan pula kita rukuk semampu yang kita boleh sampai dah turun betul. Nanti sujud kita buat macam itu juga. Tak, bezakan antara sujud dengan rukuk. Untuk rukuk turun sedikit. Tangan nak hulu ke depan tak? Kalau boleh hulu-hulu.
Kalau tak boleh hulur, sekadar yang kita mampu. Okey. Okey, untuk sujud pula. Untuk sujud, dilaksanakan dengan sujud seperti biasa jika mampu. Okey, kalau orang tu contoh dia solat dalam keadaan macam mana kata, dia mulakan solat dalam keadaan duduk, dia duduk bersila atas lantai ataupun duduk antara dua sujud. Jadi memang tak boleh nak berdiri dah. Tapi dia boleh untuk sujud. Jadi bila sampai waktu sujud, dia kena sujud. Okay. Bila sampai waktu sujud, dia kena sujud. Macam biasa. Kalau dia mampu. Okay. Kalau kat tempat saya, ada seorang pakcik ni, dia memang tak mampu nak duduk antara dua sujud. Okay, sebab duduk antara dua sujud ni, kalau orang yang memang ada masalah kaki, payah. Sebab dia nak lipatkan kaki dia, tak boleh. Okay. Kan duduk antara dua sujud, kita kena lipat kaki. Jadi macam mana? Apa dia buat? Bila dia dah rukuk, macam biasa, dia boleh rukuk. Bila dia nak turun sujud, dia akan terus turun sujud. Dia akan turun sujud. Bila nak duduk antara dua sujud, dia naik, dia duduk atas kursi. Bila nak turun sujud sekali lagi, dia akan turun sujud macam biasa. Itulah keadaan yang kita kena buat. Sebab pada waktu tu, kita mampu untuk sujud. Jadi sujud tu kita kena buat. Okay? Ingat, masalah orang kita, dia tak mampu satu part, tapi dia tinggalkan semua part yang lain. Dia tak mampu untuk berdiri lama, tapi dengan sujud, dengan rukuk, semua ditinggalkan. Maksudnya dia tak buat dengan sempurna. Okay? Dia buat perbuatan tu tapi tak buat dengan sempurna. Dia tak sujud dengan sempurna, dia tak rukuk dengan sempurna, padahal dia boleh buat tu. Okay? Itu kesilapan orang kita. Jangan kita tinggalkan apa yang kita tak mampu. Yang mana kita mampu, kita kena buat. Kita mampu untuk sujud, kita kena sujud. Kita mampu untuk duduk antara dua sujud, tapi kita tak mampu untuk sujud, kena duduk antara dua sujud. Okay? Buat mengikut kadar kemampuan kita. Okay? Jangan disebabkan satu benda yang kita tak mampu, kita tinggalkan yang lain. Kita tak boleh. Okay? Itu untuk sujud. Dan tasyahud akhir, sunat duduk tasyahud akhir secara tawarruk. Apa macam mana duduk tawarruk? Macam yang kita duduk biasa tu lah. Okay? Yang kaki bersilang sikit tu kan. Okay? Jika tidak mampu, duduklah dengan kadar kemampuan kita. Duduklah macam mana sekalipun, yang penting kita duduk. Sebab memang dalam situasi ni orang cuma boleh duduk sahaja, tak boleh berdiri. Itu kalau situasi yang ekstrim lah. Bagi orang yang lumpuh, orang yang tak ada kaki dua-dua, okay, dia cuma memang mampu duduk je daripada awal. Okay? Tapi ingat, kalau kita mampu untuk berdiri, kalau kita mampu nak berjalan, walaupun kaki kita, contohlah kita patah kaki, bertongkat ni, bertongkat, jalan pergi surau bertongkat kan? Kalau fikir logik, dia ni dah patah kaki, dia ni dah patah kaki, mestilah solat mula-mula kena duduk. Itu yang kebanyakan kita buat. Tapi tak, kalau orang tu boleh berjalan, mesti dia boleh berdiri walaupun sesaat. Okay? Ini silap kita. Kita cuma tak boleh nak diri lama, tapi kita tinggalkan terus diri tu. Tak boleh. Kita mampu untuk diri, walaupun kita mampu untuk berjalan, mesti kita mampu untuk berdiri. Itu je formulanya. Kamu kena ingat, kalau kita mampu nak berjalan, kita mesti boleh berdiri walaupun sesaat. Okay? Kalau orang yang contoh macam dah bertongkat macam itu kan, kaki berbalut bersimen sebelah, jalan pun dengan tongkat, apa dia boleh buat? Ketika nak masuk solat, dia berdiri kejap, dia angkat takbir, Allahu Akbar, kemudian dia terus duduk atas kerusi. Yang tu okey. Yang penting dia kena diri walaupun seketika. Okey. Kesilapan kita macam saya kata tadi, kita tak mampu yang tu, kita tinggalkan terus. Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey. Yang ketiga, situasi yang ketiga iaitu solat secara mengiring. Okey. Solat secara mengiring. Okey, yang pertama, pesakit mengiringkan badannya di atas rusuk kanan. Jika tidak mampu, boleh mengiring di atas rusuk kiri. Muka dan dada hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Okey, solat secara mengiring ni bermaksud orang tu dia memang tidak punya keupayaan untuk berdiri ataupun duduk. Okey, dia tak ada keupayaan. Memang dia ni memang pesakit yang terlantar di atas katil dan tak mampu bergerak. Okay? Kalau nak bergerak, kena bantuan orang lain untuk gerakkan dia. Dia tak mampu bergerak dengan kehendak diri dia sendiri. Okay, itu situasi yang kita nak ceritakan ni. Okay, yang pertama, dia baring atas katil, dia tak mampu nak duduk ataupun diri, tapi dia boleh berpusing kanan dan kiri. Dia boleh berpusing je, tapi dia tak mampu nak duduk. Okay. Jadi
dia kena solat dalam keadaan mengiring. Mengiring macam mana? Mengiring ke atas rusuk kanan. Mana rusuk kanan kita ni kan? Okay, kita mengiring ke rusuk kanan ni dan pastikan dada dengan muka kita ke arah kiblat. Kalau tak mampu rusuk kanan, kita mengiring ke arah rusuk kiri dan dada dan muka kita hadapkan ke arah kiblat. Okay. Dalam situasi ni orang macam gini, tentulah dia tak mampu untuk nak gerakkan diri dia untuk pastikan diri dia menghadap ke arah kiblat. Maka dia perlukan bantuan orang untuk pusingkan dia betul-betul sampai dia hadap ke arah kiblat. Pusingkan katil tu sampai badan dengan muka dia ni yang tengah mengiring ni menghadap ke arah kiblat. Okey, kena bantuan orang. Tapi kalau tak ada orang macam mana? Kalau tak ada orang, hadaplah ke mana yang dia mampu, itu sahajalah dia buat takat tu. Okey, kalau contoh kiblat dia arah depan, dia mengiring ke kiri, dia mengiring ke kanan, tak dapat arah kiblat, buatlah sebelah kanan sahaja tanpa kita menghadap ke arah kiblat. Okey, sebab pada waktu tu kita tak mampu nak hadap ke arah kiblat. Itu sahaja yang kita mampu untuk lakukan. Maka buat semampu yang kita boleh. Okey, tapi kalau ada orang yang kita boleh minta bantuan, kita kena minta bantuan untuk hadapkan kita ke arah kiblat. Okey. Itu yang pertama, dia mengiring ke kanan dahulu, tak mampu kanan, mengiring ke kiri dan hadap ke arah kiblat. Okay. Yang kedua, pesakit mengiring ketika bacaan Al-Fatihah, iktidal, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud. Maksudnya perbuatan-perbuatan ni dilakukan dalam keadaan badan dia memang tegak je lah. Okay. Dia tak bergerak apa-apa pun di perbuatan yang ni. Okay. Sebab itu tak melibatkan perbuatan yang besar. Okay. Dia nak sujud pun tak boleh, dia nak duduk pun tak boleh. Okay. Jadi, yang seterusnya, rukuk. Macam mana dia nak rukuk? Rukuk dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala. Okay. Kalau orang tidak mampu bergerak pusing kiri ke kanan, bermaksud mungkin kepala dia masih lagi boleh bergerak. Okay. Maksudnya, dia kena gerakkan kepala dia untuk menandakan dia sedang rukuk. Ada isyarat. Okay. Dan macam saya kata tadi, bezakan antara rukuk dengan sujud. Biarlah sujud tu turun lebih sikit berbanding rukuk. Okay, yang keempat, sujud dilaksanakan dengan menunduk kepala melebihi kadar rukuk. Okay, jika tidak mampu, tunduk sekadar yang kita boleh buat. Okay. Dan yang kelima, jika tidak mampu menundukkan kepala, gunakan isyarat mata. Jika tidak mampu, lakukan solat dalam hati. Okay, ini kalau memang kepala dia memang tak boleh bergerak langsung. Dia boleh ke kiri ke kanan, tapi kepala dia ada pakai benda lah yang tu orang pakai yang kat leher tu kan. Memang dia tak boleh nak bergerak. Dia boleh pusing kiri kanan, tapi dia tak boleh nak gerakkan kepala. Jadi apa dia buat? Guna isyarat mata sahaja. Okay, mata pun tak boleh gerak. Okay. Gunalah isyarat hati. Okay, solat dalam hati. Buat semampu yang kita boleh. Okay. Itu situasi yang ketiga. Situasi yang keempat dan akhir sekali dalam ni, iaitu solat secara menelentang. Kalau yang ketiga tadi, solat secara mengiring, orang tu dia mampu pusing ke kiri dan kanan. Okay. Tapi solat secara menelentang ini hanya dilakukan bagi orang yang langsung tak mampu untuk bergerak. Okay, dia memang terbaring je, menelentang. Dia tak mampu nak pusing kiri, tak mampu pusing kanan. Dia tak ada keupayaan untuk bergerak langsung. Dan kebiasaannya orang macam gini, dia memang mengharapkan sepenuhnya bantuan daripada orang lain. Nak berwuduk pun kena minta bantuan orang lain. Apatah lagi nak solat. Okey. Okey, macam mana solat secara menelentang? Yang pertama, pesakit menelentang, kepala diangkat sedikit agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Kaki pesakit menunjuk ke arah kiblat. Okey. Kalau tengok katil kat hospital, kebiasaan katil kat hospital kat bahagian kepala ni, separuh daripada katil bahagian atas dia boleh naikkan sedikit kan. Okay? Jadi nak mula solat, minta orang untuk naikkan katil tu sedikit supaya kepala kita ni lebih tinggi sedikit daripada badan kita. Okay? Dan muka kena hadapkan ke arah kiblat supaya kita nampak arah kiblat. Dengan kaki kita pun meluncur lah ke arah kiblat. Yang ni memang perlukan bantuan orang. Sebab apa? Dia tak mampu nak bergerak langsung dah. Memang kena bantuan orang. Tapi macam saya kata tadi, kalau tak ada orang nak bantu dia, solatlah dalam keadaan macam mana sekalipun, walaupun tanpa dia menghadap ke arah kiblat, walaupun tanpa kepala dia diangkat. Okay? Itu kalau tak ada orang. Tapi kalau ada orang, dia kena minta bantuan orang lain. Okey. Solat yang seterusnya, solat dilakukan dengan isyarat kepala. Yang ini, rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala, sujud dilakukan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Sama macam tadi. Okey. Guna isyarat kepala.
Andai kata kepala dia boleh bergerak, okay, boleh angkat sikit pun tak apa, angkat sikit je, okay, angkat sikit, angkat semampu yang kita boleh, okay, untuk rukuk dengan sujud. Jika tidak mampu gunakan isyarat mata, rukuk dilakukan dengan menutup separuh mata dan sujud dilakukan dengan tutup sepenuhnya mata. Okay, itu kalau memang kepala dia pun tak boleh bergerak dah. Okay, gunakan isyarat mata. Dan jika tidak mampu, okay, lakukan solat dalam hati. Okay. Ini bagi orang yang memang macam mana kata, dia sedar tapi dia tak mata dia tak boleh buka, dia lost function semua, tapi dia sedar. Dia sedar, maka dia solat dalam keadaan solat dengan hati dia. Okay. Dan kebiasaannya macam orang koma. Okay, orang koma, dia kata orang koma ni sebenarnya dia sedar, cuma dia tak mampu untuk respon apa pun. Memang tak mampu nak bergerak, tak mampu nak buat apa. Dia sedar tapi tak mampu respon apa sahaja. Waktu tu kita solat dalam hati. Itu kalau memang situasi teruk sangatlah. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan salat secara menelentang. Kalau bawah tu ditunjukkan isyarat mata ketika takbiratul ihram, mata buka penuh, isyarat mata ketika rukuk, mata tutup separuh, isyarat mata ketika sujud, mata tutup habis. Okey, itu adalah contoh rusah-rusah yang diberikan kepada kita untuk salat dalam keadaan kita sakit. Sebenarnya banyak lagi rusah dalam salat yang Allah berikan. Okey, contohnya salat ketika perang. Okay, macam mana salat ketika perang? Ada cara dia. Ada kaedah dia. Solat sambil berlari. Macam mana solat sambil berlari? Ada kaedah dia. Okay? Kalau tengah berperang memang nak kena lari daripada musuh, waktu dah masuk, waktu dah nak habis, solatlah sambil berlari. Okay? Ada kaedah dia. Okay? Sebab kenapa diberikan kemudahan-kemudahan sampai tahap macam tu sekali, sampai tahap boleh solat guna hati je. Kenapa? Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita, Allah nak tunjukkan kepada hamba dia yang solat ni benda yang sangat penting. Orang kata memang nak tak nak kita kena buat walau apa keadaan sekalipun. Regardless, memang kena buat solat ni, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Okay. Saya bagi satu contoh lagi, contoh yang mungkin kita akan lakukan, iaitu solat di atas flight, solat di atas kapal terbang. Okay? Solat di atas kapal terbang. Macam mana nak solat atas kapal terbang? Bagi orang yang pernah pergi ke luar negara naik kapal terbang, dia tahulah. Okay? Solat atas kapal terbang, okay? Contoh kita naik atas kapal terbang, dan kapal terbang dah ada di atas awan. Okay? Yang pertama, kalau kita boleh berwuduk, kita berwuduk. Okay? Kalau pertama boleh berwuduk, kita pergi berwuduk. Okay? Tapi kebiasaannya tandas dalam kapal terbang, dia tak benarkan orang untuk berwuduk. Sebab berwuduk ni perlu untuk air jatuh ke bawah lah kan. Sebab kita nak siram kaki, ataupun kaki kita naik atas sinki. Memang biasa pramugari tak benarkan. Tak benarkan. Sebab apa? Bila lantai basah, kemungkinan untuk air tu mengalir ke bahagian komponen-komponen elektrik di bawah tu boleh berlaku. Akan menyebabkan short circuit dekat kapal terbang. Benda tu bahaya. Sebab tu dia tak benarkan. Okay? Sebab tu kebanyakan orang kalau naik kapal terbang, dia bawa spray ataupun botol air mineral untuk dia berwuduk. Okay, dia takkan boleh dia tak ambil wuduk dekat tandas sebab memang tak dibenarkan. Okay. Kalaulah botol air spray pun tak ada, air mineral pun tak ada, dan ataupun memang tak dibenarkan langsung, pramugari kata tak boleh untuk berwuduk dalam keadaan macam sekarang ni. Jadi apa dia boleh buat? Rusah Allah beri, iaitu tayamum. Maka dia boleh untuk bertayamum dalam keadaan macam itu. Macam mana nak tayamum dalam flight? Bukannya ada debu pasir. Cari je di mana-mana bahagian yang kita nampak macam ada debu, kita tepuk dan kita tayamum macam biasa. Sapu muka, sapu tangan. Dah, settle. Sebab tayamum ni mudah. Kalau orang kita faham betul konsep tayamum. Lepas dah tayamum, apa nak kena buat? Cari tempat untuk solat. Kebiasaannya dalam kapal terbang, kita ada bahagian yang agak luas, macam bahagian hadapan, tempat-tempat pramugari itu, waiters tu yang diorang stay, ataupun bahagian belakang ada kawasan yang sedikit luas yang boleh kita untuk solat dalam keadaan sempurna. Hatta ada sebagian orang siap berjemaah kat situ, cuma tak boleh ramai lah, mungkin dalam 2 orang. Dan kebiasaan seorang ataupun 2 orang lah. Cuma benda tu bergantung atas pramugara ataupun pramugari sama ada dia benarkan ataupun tidak. Kalau dia benarkan, kita kena solat dalam keadaan sempurna. Kalau tak dibenarkan, apa kita boleh buat? Solatlah di tempat duduk. Jangan solat di kawasan orang lalu lalang tu.
orang lalu lalang tu laluan tu memanglah muat untuk kita solat kat situ, tapi tu kawasan orang lalu, kita tak boleh. Tak boleh mengganggu orang lain. Maka solatlah di tempat duduk kita. Jadi macam mana nak solat di tempat duduk? Perlu hadap kiblat tak? Kalau kita tahu di mana arah kiblat, kita kena hadap ke arah kiblat. Okey. Cuma kerusi ni mesti ngadap ke hadapan. Kalau lah kiblat tu arah belakang kita ataupun tepi kita, takkan selamanya kita nak menghadap ke situ je. Mesti pelik orang tengok. Jadi apa kita boleh buat? Kita permulaannya, ulama' kata permulaan, kita hadapkan badan kita ke arah kiblat, kita angkat takbir. Angkat takbir Allahu Akbar, kemudian kita hadaplah ke hadapan terus. Pusinglah balik badan, hadap ke hadapan dan kita duduk. Solat dalam keadaan duduk dan teruskanlah perbuatan-perbuatan yang lain. Sit kapal terbang ni memang tak boleh nak turun habis ataupun nak rukuk ataupun sujud dengan tunduk habis-habis, sebab sit dalam kapal terbang ni rapat, sangat rapat. Naik bas lebih selesa daripada naik kapal terbang kalau yang ekonomi punya kelas lah. Sebab memang rapat. Jadi memang kita kena solat dalam keadaan duduk. Nak berdiri pun agak susah untuk berdiri lama, sebab kita dalam kapal terbang. Maka duduk dan teruskan solat sehingga selesai. Itu salah satu contoh kaedah ataupun rusah solat yang diberikan kepada kita, dan banyak lagi. Yang penting dalam solat ni ataupun dalam mana-mana ibadah, kalau kita faham konsep, kita mudah untuk lakukan. Ingat, konsep yang mudah apa? Buat semampu yang kita boleh. Mana yang kita tak mampu akan dimaafkan. Tak perlu nak ulang. Mana yang tak mampu dimaafkan. Itulah rusah. Allah akan bagi keringanan kepada hamba dia dalam setiap apa yang diperintahkan kepada hamba dia. Itu tajuk kita hari ini, iaitu solat ketika sakit. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah ajukan kepada saya PM secara personal. Markah exam kamu saya dah masukkan dalam sistem ISIS. Tak tahulah kamu boleh tengok ke tak. Dan Alhamdulillah lah, ada penambahan-penambahan memang saya akan tambah sendiri. Sebab untuk soalan bahagian B tu memang ada yang jawab betul, tapi pilihan jawapan tak ada kat situ. Maka saya cek satu-satu lah benda tu. Jadi kalau ada sebarang soalan, bolehlah tanya saya secara personal. Komen nama kamu di bawah dengan nama kelas untuk kehadiran kamu. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.